Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah para jemaah semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sihat walafiat, dikurangkan rezeki dan ditambahkan darajat dan dikurniakan semua kita agar dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengerjakan ibadah haji dan umrah dan menjalani kasih kita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang rahimahullah. Di sini diingatkan lagi ya, kita sekarang berada di rumah Allah dan mulia. Marilah kita sama-sama beriktikaf, nawaitu sunnah al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja lakunya i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Ya, insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana hari ini saya iaitu Tengku Muhammad Fawaz, anak kepala Ustaz Siti Fauzi, yang akan membimbing tuan-tuan dan puan dalam kursus manasik ini insya-Allah. Insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan membicarakan tentang fadilat ataupun kelebihan mengenai ibadah haji dan umrah. Dan kita telah membahaskan tentang amalan keras yang dimana kepada orang-orang yang masih melalai ataupun masih berlengah-lengah tidak mahu mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi di situ kita telah mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang dah ada kemampuan untuk pergi melakukan ibadah haji dan umrah tapi tidak melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya seumpama apa? Seumpama orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun telah menegaskan barang siapa yang sudah ada kemampuan tapi tidak pergi melakukan ibadah haji maupun umrah, maka orang itu nanti kalau nak mati dia hanya boleh pilih dua agama sahaja. Sama ada dia mati dalam mati Yahudi ataupun dia mati Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kita, cepat-cepat segerakanlah kalau dah ada kemampuan, segeralah pergi melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ya, jadi itu adalah kewajiban kita. Jadi ibadah haji dan umrah kita terletak pada rukun apa? Rukun 5 dalam Islam. Jadi kalau kita dah ada kemampuan, terus kita lakukan ibadah haji ataupun umrah ini insya-Allah. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau ada seseorang itu ya yang telah meletakkan niat untuk melakukan ibadah haji maupun umrah, ya, dia dah dapat kuota. Jadi apa perlu dia siapkan? Apa persediaannya, ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, bab kita pada hari ini iaitu persediaan dan adab untuk pergi melakukan ibadah haji maupun umrah. Itu bab yang ketiga dalam buku kita page 31, halaman ke-31 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, dalam semua ibadah, semua amalan-amalan kita ada persediaannya. Jadi kalau kita nak pergi solat, apa persediaannya? Kita mestilah tunggu waktu solat, kita mestilah ambil wudu, mestilah kita sempurnakan syarat-syaratnya, barulah kita pergi ke tempat solat dan melakukan solat. Begitu juga apabila kita ingin melakukan ibadah puasa, jadi kita perlu apa? Perlulah kita jatuhkan niat, kemudian kita bersahur, ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan persediaan. Jadi begitu juga lah kalau kita ingin melakukan ibadah haji dan umrah ni, ada persediaannya. Yang pertama sekali persediaannya apa?
persediaan seseorang itu apabila ingin melakukan ibadah haji dan umrah, mestilah dia melakukan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat itu maksudnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasuha maksudnya dengan sebenar-benarnya. Jadi dia kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau bila kita melakukan taubat nasuha ni, tak cukup dengan setakat kita cakap kepada Allah, ya Allah, aku taubat nasuha ya Allah. Tak cukup. Jadi dia mesti memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama sekali syaratnya, mestilah dia menyesal atas perbuatan-perbuatannya. Jadi apabila dia menyesal, dia doa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mestilah dia doa kepada Allah menitis-nitis air matanya. Jadi apabila kita dah menyesal tu dan dengan perbuatan kita, apa kita rasa dengan perbuatan kita? Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita telah lakukan. Dan begitu jugalah apabila kita dah bertaubat ni, kita tak boleh bilang-bilang orang, tak boleh berbangga-bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kau tahu tak dulu, aku dulu dekat kampung aku, orang semua kenal aku tau. Orang semua panggil aku kaki pukul. Orang semua kenal aku sebagai kaki botol. Jadi hal itu kita tak boleh bangga-banggakan. Bahkan kita rasakan perkara itu perkara aib bagi diri kita. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dalam hal ini kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kecilnya, kerdilnya diri kita ini. Tidak ada kudrat, kekuatan dan apa sekalipun melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, mestilah dia segera meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ingin bertaubat, memang selalu setan akan ganggu kita. Kau tak payahlah taubat sekarang, kau masih muda lagi. Tunggulah nanti kau dah tua baru kau taubat. Tunggulah nanti muda, nanti tua nanti kau barulah pergi umrah haji baru kau bertaubat. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan ambil bidah. Kerana apa? Kerana kita tahu ke ada siapa ke yang boleh menjamin kita boleh hidup lama lagi? Ada siapa tak boleh jamin? Tak ada siapa. Jadi kita jawablah pada bisikan-bisikan itu. Kalau kawan-kawan kita ajak pergi buat dosa, kita jawablah. Kau boleh jamin tak aku bahawasanya aku akan masuk syurga? Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelihara kita daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila syaitan membisik kita, kita mengingatkanlah diri kita bahawasanya aku tak tahu sama ada aku hidup lama lagi ke tidak, ya. Jadi itulah mati ni tuan-tuan dan puan-puan, tak ada kait dengan umur. Yang muda-muda pun ada banyak yang muda-muda mati. Jadi itulah tuan-tuan, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga. Jadi dalam hal ini kita mestilah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ustaz, macam mana pula kalau kita dah taubat kemudian kita buat lagi dosa tu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah digelarkan manusia. Kalau manusia tu tak ada dosa, dia bukanlah manusia. Dia adalah malaikat. Kerana apa? Manusia ni memang tidak akan terlepas dari perbuatan dosa, melainkan para rasul, ya. Kerana rasul-rasul tu mereka digelarkan sebagai maksum, tidak ada dosa. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan kalau kita ada dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita meletakkan azam yang kuat supaya kita tidak kembali melakukan dosa itu. Jadi itulah tuan-tuan, macam mana kita nak melakukan azam? Apakah itu azam? Azam itu kita letakkan kehendak yang kuat supaya kita tidak terjerumus dalam dosa lagi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada kawan yang sentiasa membawa kita kepada tempat-tempat maksiat, sentiasa membawa kita melakukan maksiat, ya. Kalau boleh kita jauh-jauhkan diri kita dengan kawan sebegitu, ya. Kalau kita ada tempat-tempat yang mana misalnya tempat kerja kita
kita ataupun tempat-tempat kampung kita yang mana banyak melakukan maksiat, dan apabila kita masuk je ke tempat situ, kita akan melakukan maksiat. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita jauhkan daripada pergi ke tempat-tempat sedemikian. Ya. Inilah yang berlaku kepada seorang daripada Bani Israel. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang berlaku kepada seorang daripada Bani Israel. Dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia datanglah kepada seorang ahli ibadat. Wahai Tuan, saya minta bantuan lah Tuan. Jadi Tuan, kalau saya sekarang menyesal atas apa yang saya lakukan, dan saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosaku? Jadi orang yang ahli ibadat kata tu, kau telah bunuh 99 orang. Tak ada tempat bagi kau. Jadi apabila orang yang dengar ni rasa geram, rasa marah, kemudian dia bunuhlah ahli ibadat tu. Jadilah cukup kena 100 orang. Ya? Jadi itulah kawan-kawan dan puan-puan rahimahullah. Kemudian dia tak puas hati, dia cari lagi, pergi ke jumpa guru yang lain. Dia pergilah kepada ahli ilmu pula. Jadi di sini dia tanyalah ahli ilmu tu, wahai Ustaz, boleh tak aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi aku telah membunuh 99 orang. Jadi ahli ilmu mengatakan, boleh. Sesungguhnya pintu Allah Subhanahu Wa Taala, pintu taubatnya sentiasa terbuka. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Di sini kita dapat lihat perbezaannya antara orang ahli ibadat sama ahli ilmu. Ulama-ulama sama ahli ibadat lain. Kenapa? Ahli ibadat itu dia tahu ibadat sahaja. Dia tahu khusus untuk dirinya sahaja. Tapi kalau orang ahli ilmu ni, dia tahu untuk umat-umat yang lain. Ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi bagaimanakah cara untuk aku bertaubat? Jadi orang ahli ilmu itu mengatakan, kau berasal dari mana? Kampung yang banyak kezaliman. Banyak orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang yang tak baik. Jadi kau pergilah keluar daripada kampung itu, pergilah duduk dengan orang-orang yang baik. Jadi di sini tuan-tuan, dia ikutlah cakap untuk guru dia itu, pergilah berhijrah. Ya? Jadi dia bawa keluar semua harta benda dia. Ya, jadi dia tinggalkanlah kampung dia yang tak baik itu, pergilah ke kampung yang baik. Dalam perjalanan tutup, dia terlangkah satu batu, kemudian dia terjatuh. Dalam dah terjatuh tu, dia merangkak, usaha juga ngesok diri dia tu untuk sambung perjalanannya. Tapi tak lama, kemudian dia meninggal. Dan dah meninggal tu, datanglah dua malaikat, malaikat rahmat sama malaikat azab. Dia dua ni nak ambil rohnya. Kata malaikat rahmat, kata malaikat rahmat, ini hamba Allah yang baik. Dia dah nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku malaikat rahmat, aku nak bawa dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang pula malaikat azab. Ini orang yang bunuh 100 orang. Dia belum lagi cukup bertaubat kepada Allah. Maka aku sebagai malaikat azab nak angkat dia, ambil dia bawa ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu malaikat untuk membuat perdamaian antara dua malaikat ini. Jadi apa cara dia buat tu? Maka di sini dia ukurkan berapa jarak di antara orang yang meninggal tu sampai ke kampung yang lamanya, kampung yang tak baik. Dan berapa jarak tempat orang yang meninggal tu sampai ke kampung yang baik. Ya? Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, dan dikira-kira, kemudian mereka dapati apa? Satu langkah ataupun
satu langkah dia lebih kepada kampung yang baik. Jadi atas sebab satu langkah dia lebih dekat dengan kampung yang baik, maka malaikat rahmat angkat dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ini bagi umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Kerana kalau umat-umat kita sekarang ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita dah ada niat yang baik, setiap perjalanan kita, setiap langkah kita itu semua dikirakan sebagai pahala, ya. Jadi kita buatlah banyak amal ibadat. Kalau kita setiap kali nak keluar, betulkanlah niat kita untuk menjalani atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita mestilah berazam yang tinggi. Jadi ini para jemaah yang dirahmati Allah, ini antara dosa kita dengan Tuhan kita. Bagaimana pula antara dosa kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan hamba-hamba Allah yang lain? Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, kita di sini wajib perlu minta maaf kepada orang yang dizalimi, ya. Macam kita pernah zalim kawan kita dulu dekat sekolah, kita kaki buli, kita zalim kawan-kawan kita yang lain, ataupun dekat pejabat kita pernah prank orang. Jadi di sini para jemaah, kita perlu minta maaf pada mereka, Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam minta maaf pada mereka ni bukanlah kita sekadar waktu hari raya tu, Tuhan selamat hari raya, maaf lahir batin, di sini tidak dikira. Kalau kita nak minta maaf pada seseorang itu, kata Imam Syafi'i, kita mesti bilang apa kesalahan kita kepada dia. Jadi kita pergilah minta maaf. Walaupun hari raya kita pergilah minta maaf. Selamat hari raya, maaf lahir batin ya. Dulu aku pernah mengumpat pada kau, aku pernah mengata kau. Jadi di sini kita mintalah maaf dan sebutkan apa kesalahan kita pada dia. Habis ustaz nanti mesti dia pukul kita. Jadi kalau dia pukul kita pun tak apa. Sebab pukul di dunia ni sekejap je dia punya bekas, sekejap je dia punya rasa sakit. Kalau kita tak minta maaf pada dia sampai akhirat nanti, maka beribu-ribu tahunlah kita duduk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermaaf-maaflah kita, ya. Kita mohonlah maaf pada kawan-kawan kita, ya. Dan di sini jugalah kita tunaikanlah hak-hak orang yang kita telah mengambil hak mereka. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya bulan Ramadan, kita kalau duduk berjiran, selalunya mereka akan hantarkan makanan pada kita, dan kalau dah hantar makan tu, kita kasihlah balik benda-benda mereka, pinggan-pinggan mereka, mangkuk-mangkuk mereka. Yang ni tidak, yang ni sampai hari raya pun dia tak kasih. Sampai orang tu datang rumah, tengok, ni pinggan aku lah dia pakai untuk hari raya pula, ni mangkuk aku dia pakai untuk dia punya barang pula. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kalau kita kenalah pulangkan balik, ya. Kalau kita tak pulangkan di dunia ni, nanti di akhirat nanti kalau dia ada kurang satu pahala je, malaikat pun tanya, kau lagi satu pahala je kau kurang untuk masuk syurga ni. Ada mana-mana orang berhutang dengan kau tak? Ada mana-mana orang yang pernah zalimi kau tak? Maka di sini orang tu akan jawab, ada sebulan tu, dia tak pulangkan balik tinggal aku waktu musim Ramadan kemarin. Jadi di sini tuan-tuan, pasal satu dipinggan je, maka kita pun diheret ke neraka dan orang tu masuk syurga, ya. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, pulangkan balik harta-harta benda orang yang kita pegang, ya, yang kita. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda, barang siapa yang mencuri ataupun mengambil dengan cara yang salah satu siwak, iaitu sudi lah dia, siwak ni harganya kurang daripada $1.
maka di akhirat nanti dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu siwak memang walaupun satu siwak memang dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, segeralah balik rumah nanti kita cek tinggal mangkuk kita, dia ada siapa-siapa punya tak, jiran kita punya ke, kawan sekolah ke, kawan kerja ke, pulangkanlah kepada mereka balik, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua dalam persediaan kita iaitu apa? Tunaikan amanah. Jadi di sini para jemaah, kita ialah ada banyak kawan-kawan baik, ada banyak kawan rapat, maka mereka pun kadang-kadang kau boleh tak simpankan aku punya $10,000 ni, aku takutlah nak bawa balik, nanti kau punya aku pakai. Jadi di sini para jemaah, maka dia simpankanlah untuk dalam itu. Maka apabila dah simpan tu, sebelum dia nak berangkat pergi pada umrah, dia sampaikanlah balik, ya. Pulangkanlah balik amanah-amanah itu. Kerana apa? Kerana takut-takut nanti dia nak pergi buat ibadah umrah ataupun haji, dia tak pulang lagi, ataupun Allah sayangkan dia meninggal di sana. Jadi di sini para jemaah dirahmati Allah, sekiranya kalau kita ada simpan amanah-amanah orang, kita segeralah pulangkan balik sebelum kita berangkat. Kalau kita tak pulangkan balik, maka kita bilanglah pada waris-waris kita. Kenapa pada waris? Takut-takut nanti kan mesti orang tu datang, aku juga ada simpan $10,000 lah pada bapak kau. Jadi anak aku kata, ya ke? Mana hitam putih? Jadi di sini tuan-tuan, sekarang ni semua orang nak ada black and white. Jadi apabila kalau anak waris-waris kita tak kasih, maka kita dalam kubur nanti kitalah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita tak tunaikan amanah kita itu. Jadi itulah para jemaah, kita mestilah tunaikan amanah kita, ya. Kalau kita ada simpan hak orang lain, kita bilanglah pada waris kita, ni ayah ada simpankan harta benda tak sini, atau harta benda sini, jadi kalau ayah pergi nanti, kau pulangkanlah pada dia. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, ini adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah untuk berhijrah, Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kau pulangkanlah harta benda sini pada sini. Kenapa? Banyak sangat Nabi SAW simpan. Sebab Nabi SAW digelarkan sebagai Al-Amin, orang yang sangat pegang pada amanah. Orang-orang Mekah walaupun tak beriman pada Nabi SAW, tapi mereka percaya Nabi SAW, percaya Nabi boleh simpan amanah dan Nabi akan pulangkan balik tanpa ada buruk ataupun tanpa ada kurang. Jadi itulah para jemaah yang dirahmati Allah. Dan ini adalah sunnah Nabi kita SAW. Maka kita pulangkanlah amanah sebelum kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Dan yang ketiga, kita apabila nak berangkat ni, kita tinggalkan nafkah yang cukup pada keluarga kita, pada ibu bapa kita. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lebih-lebih lagi anak-anak lelaki, orang-orang lelaki yang mana tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, ya, tinggalkanlah kepada mereka nafkah yang cukup. Dan kalau ada sekiranya yang duduk sama ibu bapa, yang tanggung ibu bapa, tinggalkanlah ruang yang cukup pada mereka. Ini kerana apa? Kerana kalau dalam ketiadaan kita, ini adalah satu tanggungjawab seorang lelaki. Kalau kita tak ada, kalau keluarga kita dalam kesusahan, kitalah yang dipersalahi, kitalah yang dosa. Kerana apa? Tak tunaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini lebih kepada orang lelaki lah, ya. InsyaAllah para jemaah, tajuk ini kita telah membahaskan pada minggu yang lalu. Dan insyaAllah yang persediaan kita nombor 4 iaitu mohonlah keridhaan ibu bapa kita dan suami. Jadi di sini para jemaah, kenapa kita kena mohon keridhaan ibu bapa? Kerana
mereka, dengan doa mereka lah yang melindungi kita, dengan doa mereka lah yang sangat kabul. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sangat menerima doa ibu bapa terhadap anak mereka. Jadi di sini kita perlulah mohon keredaan ibu bapa kita. Jadi di sini para jemaah, bukan itu sahaja, bahkan kalau isteri yang pergi tanpa suami, mohonlah keredaan suaminya, ya. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seseorang itu pergi tanpa keredaan ibu bapanya ataupun yang sudah bersuami pergi tanpa keredaan suaminya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima perjalanannya itu, tak akan terima segala ibadat yang dia lakukan itu. Kenapa? Sebab setiap kali dalam perjalanannya itu dia akan menyakiti ibu bapanya, dia akan menyakiti suaminya, sebab suaminya tak terima, suaminya tak redha kepergiannya itu. Suaminya ibu bapanya tak redha kepergian anaknya itu, ya. Jadi di sini ada terkait dengan kisah tabi'in, ya, yang di mana dia menjaga ibunya, di mana namanya itu Yusuf Al-Qarni, di mana dia jaga ibunya. Ibunya sedang sakit tua dan dia minta izin, wahai ibu, aku tak pergi menziarah Nabi. Setiap tahun anak ini tanya kepada ibunya, tapi ibunya tidak izinkan. Sampai satu masa ibunya kata, boleh, tapi kau mestilah cepat-cepat pulang. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, apabila dia daripada negeri Yaman pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, sampai kota Madinah, Nabi SAW tak ke dalam kota Madinah. Kemudian dia baliklah ke kota Yaman balik dengan segera. Kenapa? Kerana dia taat dengan cakap ibunya, pergi cepat, balik cepat. Jadi di sini tuan-tuan, Nabi SAW gelarkan dia apa? Dia adalah tabi'in di mana terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Tidak terkenal di kampung Yamannya itu. Kenapa sebab itu? Sebabkan dia punya kasih sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke kota Madinah tapi sampai-sampai tak ada, kemudian dia balik dengan tangan kosong. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala terima perjalanannya. Kerana apa? Kerana taat dia kepada ibunya, ya, taat dia kepada perintah ibunya. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kalau kalian, Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat, kalau kalian semua nak minta ampun kepada Allah, pergilah mohon daripada Yusuf Al-Qarni, mohon dia supaya ampunkan dosa kalian. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Lepas Nabi SAW cakap dekat para sahabat, maka sahabat pun carilah dan mohonlah daripada Yusuf Al-Qarni itu, ya. Jadi itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Keredaan ibu bapa, keredaan suami sangatlah berat, ya. Jadi kita mesti mohon keredaan mereka, mohon izin mereka supaya segala perjalanan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima dalam persediaan kita iaitu apa? Bekalan yang halal. Maksudnya di sini halal, suci, bersih 100%, bukan setakat 99%, bukan setakat 80%, tapi 100%. Macam kita pergi melakukan ibadah solat, kalau kita nak solat tu boleh tak ada setitis najis atas pakaian kita? Tak boleh. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita nak pergi melakukan ibadah haji, pergi melakukan ibadah umrah, mestilah kita menggunakan hasil yang bersih, yang suci untuk menunaikan ibadah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik dan tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan daripada hasil yang baik, ya. Jadi itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita pergi melakukan ibadah haji dan umrah ni,
seperti kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita menyucikan harta benda kita. Mesti dalam kita punya perbelanjaan, dalam kita punya pakaian, makanan, minuman, perjalanan, semuanya mestilah dengan hasil yang bersih, 100% bersih. Kerana apa? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza kharajal haju hajan bi nafaqatin thayyibah." Apabila seorang itu pergi menunaikan haji dengan perbelanjaan yang baik, halal, dan meletakkan langkah kakinya, kemudian dia melangkah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menyambut seruanmu ya Allah, aku menyambut panggilanmu ya Allah. Maka menyerulah dia oleh para penyeru langit, iaitu malaikat langit. Allah sambut kedatanganmu, Allah sambut kedatanganmu, semoga kamu akan bahagia kerana bekalanmu halal dan kenderaanmu dari hasil yang halal. Maka haji engkau mabrur, haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampur dosa, tidak ditolak oleh Allah. Dari sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, mestilah kita pastikan kita dalam perjalanan menuju Allah menggunakan hasil-hasil yang halal. Apabila kalau kita menggunakan hasil-hasil yang tidak halal, sebaliknya bila dia pergi haji dengan perjalanan yang haram, lalu dia melangkah kaki sambil menyeru labbaik Allahumma labbaik, aku menyambut seruanmu ya Allah, maka menyerulah daripada langit, tidak diterima kunjunganmu wahai hamba, tidak diterima dan tidak berbahagialah keadaanmu kerana bekalanmu haram, perbelanjaanmu dari harta yang haram, maka hajimu dicampuri dosa, maka tidak diterima, maka tidak dapatlah pahala apa pun dalam ibadahmu itu. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita walaupun kita menggunakan hasil yang haram tu sedikit, itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ni ada banyaklah duit loteri habis saya tak cukup duit ni nak pergi, melainkan ada duit hasil yang haram. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau kita dah tak cukup duit yang halal, kita masih lagi dalam keadaan yang apa? Yang tidak ada kemampuan lagi. Kerana duit-duit yang haram tu semua bukanlah hak kita, itu adalah hak orang lain. Jadi di sini misalnya duit kita tercampur dengan interest, tercampur dengan duit loteri kita tapis-tapiskanlah dia. Janganlah kita gunakan 7,000 duit kita, kemudian kita letak 1,000 duit interest, letak 1,000 duit loteri. Tak boleh. Kerana apa? Walaupun ada sedikit duit haram, kita punya amalan satu, apa amalan kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah juga kita pergi solat, pergi ibadat, pergi ke masjid, kita mestilah dengan hasil yang halal. Kalau kita naik taksi datang ke masjid nak beribadat, kita pastikan kita bayar yang betul, tuan taksi tu beri kita yang betul balik, baki yang betul balik. Kalau ada lebih, kita mesti pulangkan pada tuan taksi tu. Kerana apa? Yang lebih tu bukanlah hak kita, itu adalah hak taksi tu. Maka kita mesti pulangkan balik. Kalau kita tak pulangkan, macam mana Ustaz tak dapat jumpa taksi driver tu? Maka kita terimalah pada sesiapa pun. Jadi begitu juga kalau duit interest kita ada lebih, ada macam mana ni? Nak buat apa dengan duit interest ni? Banyak sangat ni. Jadi di sini kita kasih, just give off. Tapi bukan niat sedekah, sebab sedekah itu adalah amalan. Sedekah itu adalah ibadat. Tapi kalau ini kita kasih, kita jangan niat apa-apa, just give off. Kerana apa? Kerana itu bukanlah hak milik kita. Begitu juga lah, kita tak boleh gunakan untuk bil api air kita, kerana api air ini memberi manfaat pada kita. Jadi kita tidak boleh menggunakan daripada hasil yang haram. Mestilah daripada hasil-hasil yang halal, insya-Allah. Jadi insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah, dalam persediaan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ilmu.
Jadi dalam setiap amalan kita mestilah kita ada ilmu. Kalau seseorang itu nak jadi doktor, mestilah ada ilmu, mestilah dia pergi belajar. Kalau dia nak jadi engineer, mestilah dia belajar. Nak jadi seorang Islam pun, mestilah dia belajar. Belajar apa? Belajar mengucapkan. Jadi kalau dia nak melakukan ibadat, mestilah dia belajar. Ya? Kalau kita solat, kita tak belajar. Tahu tak kita macam mana solat? Tak tahu. Tahu tak kita apa salah, apa betul? Tak tahu. Jadi atas sebab itu kita mesti belajar berapa rukun solat, apakah yang syarat sah solat, apakah yang membatalkan solat. Maka di sini semua kita mestilah belajar, ya. Jadi begitulah ibadah haji dan umrah. Sekiranya kalau kita nak pergi melakukan ibadah haji dan umrah, mestilah kita belajar. Jadi alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, kita semua sekarang berada di dalam rumah Allah ini, dan inilah kita punya usaha untuk belajar manasik haji dan umrah. Kita doalah agar Allah Subhanahu Wa Taala terima keadaan kita sekarang ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala terima, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita pahala dalam kita berada dalam masjid ini, dan kurniakanlah kita dapat menziarahi kekasih kita dan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah, jadi itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu tidak lain dan tidak bukan melainkan datangnya dengan cara belajar. Macam mana cara belajar tu? Kita mestilah duduk, dengarkan syarahnya, dengarkan penjelasannya. Itulah cara untuk kita mendapatkan satu-satu ilmu itu, ya. Dan persediaan kita, persiapan kita yang ketujuh, iaitu teman perjalanan. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada sesiapa yang berpergian seseorangan, maka disuruhlah ataupun digalakkan untuk dia berpergian berjemaah. Tak kisahlah walaupun 2 orang ataupun 3 orang, tak kisah, mestilah dia ada at least peneman untuk dia. Kenapa? Sebab inilah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, adakah dia berseorang? Tak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam kita berpergian untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ikutlah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama Syafi'i rahimahullah taala mengatakan kalau kita berpergian ataupun berhijrah, perjalanan yang jauh, maka disunahkan untuk kita pergi 3 orang paling minimum. Kenapa 3 orang? Sebab kalau ada satu sakit, kita boleh tolong-menolong antara satu sama lain, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah kalau kita ikut package yang disediakan oleh travel agency di Singapura, ya, insya-Allah kita semua akan pergi dengan apa? Berkumpulan, di mana satu kumpulan tu tak adalah sampai 3 orang, bahkan lebih daripada 3 orang, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kenapa kita perlu ada dalam perjalanan ini? Untuk kita sama-sama tolong-menolong antara satu sama lain, ya. Jadi kalau misalnya kita meninggal dalam tengah jalan, siapa nak uruskan kalau tak ada orang? Jadi di sini mestilah ada teman-teman yang lain bantu-bantu, ya. Insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat teman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan persediaan kita yang nombor 8, iaitu bermurah hatilah kita. Sunat kita lebihkan persediaan kita dan perbelanjaan kita, ya. Kenapa? Jadi di sini untuk kita bersedekah, bermurah hati maksudnya berinfak. Dan kita lebihkan juga uang belanja kita. Untuk apa? Untuk emergency. Misalnya kalau kita dekat sana sakit, ataupun bukan kita sakit, tapi kawan kita yang sakit, ya, kita bolehlah dahulukan sikit duit kita, ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
sunnah untuk kita lebihkan untuk kita melebihkan persediaan ataupun perbelanjaan kita. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita apabila di tanah suci, kita pergi bersama kawan-kawan, pergi bersama anak beranak kita, maka kita lebihkanlah sikit perbelanjaan kita tu. Dan bekalan kita yang ke nombor 9 iaitu apa? Bekalan takwa dan ikhlas niat. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu." Berbekal-bekallah kalian. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Wa tazawwadu. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekal-bekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, bukanlah bekalan material itu tak perlu. Bekalan material, bekalan baju kita, bekalan wang kita, bekalan makanan kita, itu semua perlu, wajib. Tapi apa bekalan takwa kita ni? Perjalanan kita itu semua tidak dikira. Perjalanan kita itu semua tidak ada apa-apa manfaatnya. Kenapa? Sebab takwa inilah tujuan utama kita. Kita pergi menuju ke kota Mekah, pergi menuju ke kota Madinah Munawwarah. Apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah berbekalkan takwa. Kalau tanpa takwa, maka ibadah kita semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tuan-tuan, memang kita perlu bekalkan harta benda kita. Perlu membekalkan, bawa bekal pakaian kita. Tapi yang paling penting iaitu takwa kita. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, perkara yang paling penting untuk kita. Di sini ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada sahabatnya, pada hari ini para jemaah haji menjadi semakin berkurangan, tapi pengembara semakin bertambah ramai. Maksudnya di sini apa? Maksudnya orang-orang yang pergi haji, hamba-hamba Allah yang betul, yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, memang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, ni pada zaman sahabat Nabi lagi, tapi waktu zaman dia lagi, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, semuanya datang ke kota itu dengan niat yang salah. Yang digelarkan sebagai apa? Pengembara, pelancong. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Kita dari di sini kita betulkanlah niat kita, kita ikhlaskanlah niat kita pergi ke kota Mekah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kenalah betulkan niat kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kita. 4 gambaran yang mana akan datang orang-orang yang pergi haji dan umrah ni, tidak lain dan tidak bukan hanya 4 orang ini, 4 jenis orang ini, iaitu apa? Yang pertama sekali, orang kaya naik haji kerana niat untuk melancong. Jadi ni niat dia dah salah lah. Ustaz, saya nak pergi umrah lah. Saya dengar umrah kota Mekah sekarang dah canggih lah. Semua hotel-hotel, semua bangunan-bangunan, semua 5 star. Jadi saya nak pergilah tengok-tengok. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, dia dah nak pergi tu apa? Dah niat yang salah. Jadi apabila dia pergi, kalau ada sedikit pujian Allah SWT, terus dia menanti. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tahan. Sebab dia niat melancong. Kalau dia ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sifat terima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terima sahaja apa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pergi melancong, dia tidak akan terima. Ustaz, tapi kalau gitu saya tak boleh komplain lah. Habis kenapa bila ekor saya ni tak gerak, tak sejuk? Kalau macam tu, kalau nak komplain boleh komplain. Kalau nak
beritahu pihak hotel, boleh beritahu pihak hotel. Tapi jangan dah marah-marah, relax lah, ya. Sebab apa? Sebab ini semua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ustaz, asyik saya je yang kena. Tengok kawan-kawan lain semua bila masuk hotel je semua okey je. Habis bila saya bila masuk, ada kecil lah, ada yang tak gerak lah aircon. Jadi di sini bukanlah kita nak letak awak dalam bilik tu, tapi ini kita terletak. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menggerakkan hati kita. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Jadi di sini tuan-tuan, kita bersihkanlah hati kita. Ya, kita pergi ke Kota Mekah Al-Mukarramah untuk bersihkan hati kita. Jadi setiap ujian yang datang kepada kita tu, Allah nak cuci hati kita, nak cucikan dosa kita tu. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersihkanlah hati kita dahulu sebelum kita pergi sana. Memang kalau kita pergi sana, ya Allah, ampuni hamba yang berlumuran dengan dosa, ya Allah. Jadi kalau boleh dari Singapura lagi, kita dah buanglah sikit-sikit dosa kita tu. Buanglah sikit-sikit. Taubatlah kita, taubat nasuha. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kita haji atau umrah yang mabrur. Dan yang kedua, orang yang pergi haji ataupun umrah, yang itu peringkat orang yang pertengahan, naik haji kerana berniaga. Jadi dia naik haji kerana dia nak punya fikiran ni, fikiran bisnes je. Bila dah nak pergi haji, aku nak pergi sana lah. Sebab apa? Sebab dekat sana barang murah-murah. Aku nak pergi nak bawa jual. Habis bila pergi di sana, barang ni murah lah. Kalau bawa balik Singapura 10 kali ganda aku boleh jual. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini dah niat yang salah. Ya? Jadi kita kena betulkanlah niat kita tu. Kalau kita datang dengan niat yang salah, maka ibadah, amalan kita semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak berniaga, boleh nak berniaga, tapi kita datanglah dengan niat berniaga betul-betul. Pergi sana untuk 2 hari, datang dengan visa apa? Visa bisnes, untuk berniaga dan untuk beli barang. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah kata kita tak boleh shopping. Kita nak shopping, boleh shopping, tapi kita utamakan maksud kita, utamakan niat kita tujuan dulu. Kalau ada masa, bolehlah. Kalau tak ada masa, ini dah takdir, dah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi aku datang sini, aku nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masa-masa yang lebih, barulah aku boleh berikan kepada saudara aku apa ke. Ya, jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Dan peringkat yang ketiga, orang miskin naik haji kerana nak minta-minta. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kalau kita pergi ke Kota Mekah, kita pergi ke Kota Madinah, kita perasan orang-orang yang minta-minta ni, semua, boleh katakan semuanya, bukanlah daripada tanah haram Mekah, bukanlah mereka daripada tanah haram Madinah, tapi daripada Pakistan, ya, daripada India, daripada Afrika. Jadi itulah tuan-tuan, mereka kebanyakan daripada negeri-negeri yang miskin, negeri-negeri yang susah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang kaya mereka ambil itu satu peluang untuk buat sindiket. Macam mana? Mereka pergi ke negeri-negeri susah, panggil orang-orang miskin, cakap pada mereka, kau nak tak pergi haji? Kau nak tak pergi umrah? Kalau kau pergi sana, semua kos-kos orang kaya itu akan tanggung. Jadi kau hanya perlu apa? Perlu meminta sedekah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, memang betul, memang terjadi. Pada zaman ini pun masih ada lagi. Setiap pagi orang datang ke Masjidil Haram guna kereta masjid, kemudian turunkan orang-orang fakir miskin tu, kemudian dia berjalan. Dan setiap petang datang ambil mereka. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kalau kita nak bersedekah, kita sedekahlah. Dia boleh bersedekah. Jadi di sini kalau kita nak sedekah, janganlah kita kata apa-apa dalam hati kita.
Sebab apa? Sebab memang mungkin kalau orang yang minta kita tu memang bekerja susah, ya, ataupun mungkin orang yang minta-minta tu dia adalah seorang wali Allah, ataupun mungkin orang-orang yang minta tu adalah malaikat-malaikat. Kenapa malaikat? Sebab mereka nak memuji ataupun nak tengok tahap kesabaran hamba-hamba Allah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, ini memang terjadi pada zaman satu ketika dahulu, ada seorang tua dalam Masjidil Haram, dia bawa anak kecil perempuan, dan kemudian bersama mereka apa? Ada satu pampul bunga. Jadi orang tua ni pun pergilah minta sedekah dalam Masjidil Haram. Jadi setiap orang sedekah padanya, anak kecil itu pun kasihlah bunga pada orang yang sedekah itu. Jadi di sini ada satu syekh duduk bersandar di satu tempat, dia kata dalam hatinya, orang tua ni dia nak apa? Dia nak gunakan anak dia rupanya untuk dapat sedekah. Jadi di sini tuan-tuan, apabila orang meminta sedekah ni jalan sampai ke daerah syekh tu pun kasihlah. Tapi orang tua ni kata apa? Jangan kasih syekh ni bunga. Terperanjat syekh. Sebab apa? Sebab orang ni tahu apa yang ada dalam hati dia. Sebab tadi orang ni sindir, syekh tu sindir. Bersama orang tua ni nak gunakan anak perempuan dia. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita mestilah berhati-hati. Dekat kota Mekah, kota Madinah, memang banyak wali-wali Allah. Banyak orang yang dekat, yang Allah kasihi. Maka kita janganlah kata apa-apa dalam hati kita. Kalau orang nak minta sedekah, kita janganlah kata kita, ini betul ke tidak, ini sedikit pun. Kita jangan kata. Kalau kita nak kasih. Kalau kita tak nak kasih, kita dah diam saja. Sebab apa? Sebab orang tu mungkin tahu apa dalam hati kita. Ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah tuan-tuan. Kalau kita nak kasih sedekah pada fakir miskin, kita kasihlah dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, habis itu sedikit ustaz, nanti dia kasih bos dia, nanti kira kita rugi lah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita ni berniat sedekah tu apa? Niat ikhlas kerana Allah. Jadi itu apa? Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa belakang cerita orang-orang miskin ni, itu antara dia dengan Allah, ya. Jadi ini jadi sedekah kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, seperti saya kata tadi, nak sedekah, kita sedekahlah niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak sedekah, maka kita diam sahaja, kita jalan sahaja. Tapi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, nak sedekah pun dekat sana kita kena tengok-tengoklah kawasan aja. Jangan kita sedekah dekat tempat kedai-kedai ramai-ramai orang. Kalau kita sedekah, puk dia panggil jengkel pula serbu kita, habis kita. Jadi di situ tuan-tuan dan puan-puan, kita kenalah tengok-tengok juga tempat kawasan-kawasan mana yang kita sedekah itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, yang keempat, orang-orang yang menaikkan haji ataupun umrah, iaitu orang qari. Dan ulama naik haji kerana ria, nak tunjuk-tunjuk, dan kerana nama. Jadi apa maksudnya ni? Qari nak tunjuk-tunjuk, di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Di sini kita dapat tengok ramai masyarakat kita pun, jadi apabila mereka balik daripada haji je, diorang balik ke kota Singapura, terus pergi ICA. Bukan nama, aku nak letak Haji Ahmad. Bukan nama, aku nak letak Hajjah pula. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita kalau kita melakukan ibadah salat, ada tak kita tukar nama? Musalli Ahmad, tak ada kan? Ada tak kalau kita keluarkan zakat, kita tukar nama kita? Muzaki, orang yang bersedekah, orang yang keluarkan zakat, tak ada. Jadi kenapa kita perlu tukar nama Haji? Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, di sini tidaklah perlu untuk kita tukar nama, ya.
Kerana apabila kita tukar nama, jadilah kita macam ulama-ulama yang kita katakan tadi. Apabila kita tukar nama kita, letakkan haji, hajah, ya, maka di sini ada sifat riak kita. Sifat riak, kenapa sifat riak pula Ustaz? Sebab kita nak tunjukkan orang kita dah pernah pergi haji. Tunjukkan orang kita dah pernah pergi umrah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, sifat riak itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala tak boleh ada sifat riak. Kerana apa? Kerana kita ni adalah sebagai seorang hamba je, hamba kecil je. Tak ada apa pun bagi kita. Semua apa yang ada kepada kita ni semua apa? Hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi haji ni kenapa? Sebab Allah yang pilih kita, bukan kita yang boleh pergi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan kita pergi, maka tidaklah kita boleh pergi, ya. Maka kita tetap ada dekat Singapura. Jadi ini semua apa? Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, apabila kita pergi menunaikan ibadah haji, kita pergi menunaikan ibadah umrah, ini semua adalah pilihan Allah. Habis Ustaz, ada orang ada apa nama dekat belakang dia, ada Al-Kam, Al-Junaid. Saya pun nak tukar dah, nak letak Al-Haj. Sebab saya dah pernah pergi haji. Jadi di sini tidak digalakkan. Ini semua hanya nama. Nama tak ada apa-apa. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Dan ada juga orang-orang businessman, sengaja mereka nak tukar nama mereka. Kenapa? Sebab nak letak dekat bisnes mereka. Toko Haji Ahmad, kedai Haji Mariam, Hajah Mariam. Jadi di situ tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita tidaklah digalakkan buat sedemikian. Kerana di situ ada unsur-unsur riak dalam hati kita itu, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, maaflah kalau ada siapa-siapa yang tersinggung, jadi di sini memang benar, memang terjadi di Singapura ni. Sebab apa? Sebab misalnya kalau kita panggil kita, Ahmad, apa Ahmad? Aku dah pergi haji, aku dah keluarkan 10,000 tau untuk dapat nama haji. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita betulkanlah niat kita. Kita ni hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu. Jadi insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah empat golongan yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ini 4 golongan, apabila akhir zaman nanti hanya yang pergi haji tu 4 golongan ni je. Tak ada lagi orang yang pergi haji kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita bertafakkurlah, kita bermuhasabahlah diri kita sebelum kita pergi haji ni. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam persediaan kita yang terakhir dalam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, iaitu apa? Solat istikharah. Solat istikharah ni apa? Solat minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya solat istikharah ni berlaku apabila kita nak buat keputusan yang besar, yang rumit, ya. Misalnya kalau kita nak kahwinkan anak kita dengan orang ni, kita tak tahu orang ni baik ke tidak, Jadi di sini kita mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam mimpi kita, walaupun kita rasa tenang je, apabila kita dah selesai solat tu, maknanya betul lah orang ni baik. Kalau kita tengok dalam mimpi kita orang ni melambai sini ataupun orang tersenyum dalam mimpi kita, maknanya betul lah orang ni baik. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, jadi kalau kita nak pergi melakukan ibadah haji, tapi Ustaz, saya je ni yang dapat visa kota ni, isteri saya betul lagi, patut ke saya pergi haji? Jadi di sini kita solatlah istikharah, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ada tahu Allah Subhanahu wa taala beri kita dan petunjuk bahawa kita pergi, dan tahu-tahu tak lama kemudian isteri pula dapat visa, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dan begitu jugalah kita nak petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk pilih syarikat mana yang terbaik untuk kita. Jadi di sini kita
kita mohonlah daripada Allah. Cara solatnya senang sahaja, macam solat sunat-sunat biasa. Solatnya kita mulakan dengan Fatihah dan kemudian dibacakan surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua lepas surah Fatihah bacakan surah Al-Qul huwallahu ahad. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dah selesai solat, kita mohonlah doa daripada Allah. Jadi di sini para jemaah semua memang belum lagi diikat boleh syarikat dan fauzi. Sebab apa? Sebab di sini adalah kelas bebas. Mana-mana syarikat jemaah-jemaah nak datang belajar di sini pun boleh. Tidak ada apa-apa halangan. Jadi di sini kita sekadar kongsi sahaja, ya. Jadi para jemaah, bila kita nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doalah. Doanya ada dalam buku kita. Mohonlah daripada Allah, ya Allah, aku mohon dipilih oleh-Mu dengan ilmu-Mu. Aku minta diberikan kemampuan dengan kudrat-Mu, serta aku mohon kurniaan-Mu yang besar. Kerana Engkau berkuasa dan aku tidak berdaya. Engkau mengetahui sedang aku tidak tahu apa-apa. Engkau mengetahui segala yang gaib. Yang ya Allah, jika Engkau mengetahui urusan ini, sebutkanlah urusan apa. Misalnya anak kita baik ke tidak, kahwin dengan kita tu, kita perlu ke tidak register haji sekarang, ataupun kita perlu ke tidak ikut syarikat ini, ya. Kita mohonlah, ya Allah, jika Engkau mengetahui urusan ini, mengikut rombongan haji, TM Fauzi Travel ataupun Syahidah Travel ataupun Jalur Travel, baik untukku dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku dan akhiratku, maka takdirkanlah ia bagiku, ya Allah, dan mudahkannya untukku, kemudian berkatlah hendakku dalamnya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cara kita nak tahu macam mana apakah petunjuk-petunjuknya, di sini ada berbagai-bagai petunjuk. Iaitu kita kadang-kadang boleh nampak dalam mimpi kita. Lepas solat kita terus tidur. Kemudian dapat nampak dalam mimpi kita. Kalau kita nampak Ustaz TM Fauzi lambai-lambai, kita ikutlah Ustaz TM Fauzi, ya. Jadi kalau kita nampak Ustaz TM Fauzi ataupun pegawai-pegawai yang macam harimau marah-marah, jadi maksudnya tu tak mulah ikut Ustaz TM Fauzi, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, mohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hal itu banyakkanlah kita solat hajat, mohon Allah Subhanahu Wa Taala terima kita menjadi hamba-Nya, terima kita untuk mendatangi bumi Mekah, untuk mendatangi bumi Madinah Al-Munawwarah. Kerana apa? Tak tentu lagi kita boleh sampai ke sana. Sebab apa? Sebab walaupun kita dah register tiket, walaupun kita dah dapat kota dah, walaupun esok kita nak berangkat dah, tapi itu belum confirm lagi kita boleh dapat sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita segeralah pergi melakukan ibadah haji dan umrah. Dalam kita bersegera tu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu sama ada umur kita panjang lagi ke tidak, ya. Kita tak dapat jaminan ni. Walaupun satu detik pun kita masih belum dapat jaminan itu lagi, ya. Jadi itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah agar Allah Subhanahu Wa Taala terima kita menjadi hamba-Nya. Agar Allah Subhanahu Wa Taala terima kita mendapat menziarahi kota Mekah Al-Mukarramah dalam melakukan ibadah haji dan umrah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita pahala ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita berhenti di adab-adab keluar rumah.